Salam pengakap semua. Pelajaran hari ini adalah berkenaan dengan bearing di bawah tajuk peta dan kompas lencana kemahiran pengakap remaja. Tajuk ini adalah sama seperti subjek matematik moden tingkatan 5 dalam bab yang ke-8 berkenaan dengan bearing. Pertama sekali, anda perlu mengetahui arah kompas ataupun arah mata angin, iaitu 4 arah mata angin utama, 8 arah mata angin kedua dan juga 16 arah mata angin ketiga. Empat arah kompas ataupun 4 arah mata angin utama adalah seperti utara, timur, selatan dan juga barat. Setiap arah mata angin ini mempunyai sudut 90 darjah. Daripada 4 arah mata angin tadi, kita pecahkan kepada 8 arah mata angin yang kedua. Antara utara dan timur, kita akan panggil timur laut. Antara timur dan selatan, kita akan panggil tenggara. Antara selatan dan barat, kita akan panggil barat daya. Antara barat dan juga utara, kita akan panggil barat laut. Setiap sudut kompas bagi 8 arah mata angin ini adalah 45 darjah. Menjadikan keseluruhan adalah 360 darjah. Daripada 8 arah mata angin tadi, kita akan pecahkan kepada 16 arah mata angin yang ketiga. Antara utara dan timur laut, kita akan panggil utara timur laut. Antara timur dan timur laut, kita akan panggil timur timur laut. Antara timur dan tenggara, kita akan panggil timur tenggara. Antara selatan dan tenggara, kita akan panggil selatan tenggara. Antara selatan dan barat daya, kita akan panggil selatan barat daya. Manakala antara barat dan barat daya, kita akan panggil barat barat daya. Antara barat dan barat laut, kita akan panggil barat barat laut. Antara utara dan barat laut, kita akan panggil utara barat laut. Kita akan panggil 4 mata angin utama, baru kita panggil 8 arah mata angin yang kedua. Apakah itu bearing? Bearing ialah pengukuran arah atau sudut untuk melakukan pergerakan. Arah yang diukur menggunakan sudut kompas dalam unit darjah dan ditulis dalam bentuk 3 digit. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur bearing? Yang pertama sekali adalah kompas orientering. Yang kedua, kompas lensa. Yang ketiga, kompas prisma. Dan yang keempat adalah jangka sudut ataupun protektor. Anda perlu memahami konsep asas yang penting dalam pengiraan sesuatu bearing. Saya amat yakin sekiranya anda betul-betul faham dan menggunakan konsep ini, anda boleh menyelesaikan masalah pengiraan darjah sudut dengan jayanya. Yang pertama, bearing dibaca dari utara. Yang kedua, bearing dibaca mengikut arah jam. Yang ketiga, bearing ditulis dalam 3 digit. Contohnya, 90 darjah sudut, kompas sudut, maka bearingnya ditulis dalam 090 darjah. Penting, tiada utara, tiada bearing. Gambar rajah ini menunjukkan kepada anda sudut-sudut yang kita baca dalam istilah darjah secara rawak. Dalam gambar rajah ini, kalau kita lihat di atas garis timur, terdapat satu sudut iaitu 33 darjah sebelum garisan timur. Sudut seterusnya adalah 25 darjah selepas garisan selatan. Manakala yang terakhir, sebelum tiba ke utara, terdapat satu sudut 41 darjah. Kita akan tukarkan sudut-sudut ini kepada bearing yang akan dibacakan dalam darjah untuk menentukan sesuatu laluan.
Kita lihat gambar rajah berikutnya, cari bearing P dari C. Ingat konsep bearing dibaca dari utara, ikut arah jam, ditulis dalam 3 digit. Bearing P dari C. Pusat bearing adalah terletak di C. Antara arah utara dengan timur adalah sudut tepat 90 darjah. Diketahui sudut PCT adalah 33 darjah, maka sudut UCP adalah 90 darjah tolak 33 darjah, maka 57 darjah. Bearing P dari C adalah 057 darjah. Rajah berikutnya, cari bearing Q dari C. Pusat bearing adalah C. Diketahui sudut antara utara ke selatan adalah 180 darjah kerana satu garis lurus. Maka sudut UCQ adalah 205 darjah. Maka bearing Q dari C adalah 205 darjah. Rajah berikutnya, cari bearing R dari C. C adalah pusat bearing. Diketahui satu bulatan mempunyai sudut 360 darjah. Kedudukan R adalah sebelum utara. Maka sudut UCR adalah 319 darjah. Oleh itu, bearing R dari titik C adalah 319 darjah. Anda telah mempelajari subjek sudut dan garis dalam pelajaran matematik semasa tingkatan 3. Mari kita refresh kembali. Contohnya kita mempunyai dua garis lurus yang selari, iaitu garis berwarna merah. Terdapat satu garis rentas lintang yang bersilang pada dua atau lebih garis lurus. Anda ingat lagi sudut selang-seli, sudut sepadan dan juga sudut pedalaman. Rajah berikutnya, cari bearing E dari F. Ingat konsep bearing dibaca dari utara, ikut arah jam, ditulis dalam 3 digit. F adalah pusat bearing. Kalau kita lihat daripada rajah ini, kita perlu lukis satu lagi arah utara pada titik F untuk mendapatkan bacaan dari utara ke garisan EF. Lihat gambar rajah. Diketahui sudut antara utara ke selatan adalah 180 darjah. Maka sudut SEF adalah 50 darjah. Kalau kita lihat ada dua garis utara yang selari, maka sudut SEF adalah sama dengan sudut UFE. Saya akan tandakan dengan warna biru dan saya label sebagai theta. Maka sudut theta adalah 50 darjah. Saya telah beritahu tadi sudut bagi satu bulatan adalah 360 darjah. Maka 360 darjah perlu ditolak dengan 50 darjah tadi, menjadikan bearing E dari F adalah 310 darjah. Kita lihat rajah berikutnya, cari bearing K dari L. Diberitahu sudut UKL adalah 65 darjah. Kalau kita lihat daripada rajah tersebut, L adalah pusat bearing. Maka kita perlu melukiskan satu lagi garis utara pada titik L, seperti dalam gambar rajah, untuk mendapatkan satu sudut kompas daripada utara ke garisan KL. Diketahui sudut UKL adalah 65 darjah, maka sudut SLK adalah sama 65 darjah, iaitu theta.
Sudut antara utara ke selatan adalah 180 darjah. Maka bearing K dari L adalah 180 darjah tolak dengan 65 darjah sudut theta tadi. Maka bearingnya adalah 115 darjah. Terima kasih kerana belajar. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam pengakap.